demokrasi. Kerana apa? Kerana kita yang menyokong hak rakyat untuk berhimpun secara aman, hak rakyat untuk bersuara, hak rakyat untuk menjalankan kehidupan mereka secara selesa dengan wang yang mencukupi, harga barang yang rendah dan juga gaji yang berpatutan. Kita yang memelihara parlimen, demokrasi berparlimen, bukan UMNO Barisan Nasional. Dan satu lagi saudara-saudari sekalian, sebelum saya habiskan, saya nak sebut di sini, Kedah kita akan tawan balik. Hidup rakyat. Terima kasih. Jika tadi tuan-tuan dan puan-puan saudara yang berhormat and surrender ahli parlimen Padang Serai. Tuan-tuan, saya minta kerjasama semua yang memegang trumpet. 10 saat kita diam, boleh? Boleh? Okey, seperti tadi, trompet hanya dibunyikan bila kita bersetuju dengan kenyataan pemimpin kita. Boleh? Tipu, tipu. BN tipu. Tipu, tipu. SPR tipu. Kita persilakan saudari Siti Aisyah Sheikh Ismail, Ketua Sri Kandi Parti Keadilan Rakyat Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacawang Chuan Hao. Saya nak lihat tangan orang Cina lambai ke udara. Orang Melayu, orang India, lambai tangan anda. Ini baru betul satu Malaysia. Saudara, kita nak beritahu Datuk Zahid Hamidi, kita datang dengan aman, bukan rakyat yang perlu nyah daripada Malaysia. Pemimpin UMNO, kamu nyah daripada Malaysia. Sebab itu saudara, kita berhimpun hari ini kerana kita ditipu oleh pilihan raya. Saya nak dengar, tolong duduk, orang depan tu duduk. Tak duduk tu UMNO nama dia. Duduk. Saudara, saya nak dengar suara anak muda yang datang malam ini dengan naungan lawan tetap, lawan tetap, lawan tetap. Kita nak beritahu kerajaan UMNO di bawah Datuk Najib, kamu penjara dan kamu lokapkan Adam Adli. Satu Adam Adli tangkap, ribuan Adam Adli akan bangkit lawan pemimpin UMNO. Pemimpin apa saudara? Konon kata hebat, konon kata hebat kuat, tapi tangkap anak muda kerdil seperti itu. Makna dia apa saudara? Kerajaan UMNO ini adalah kerajaan yang bacol dan penakut di mata rakyat. Sebab itu saya nak sebut, kita tak akan kompromi saudara. Anak muda, kamu kena yakin dan kamu kena berani. Ini bukan masa untuk kita diam diri, ini masa untuk kita bangkit lawan pemimpin UMNO Barisan Nasional saudara. Datuk Mukris, siapa kenal Datuk Mukris? Datuk Mukris, kenal Datuk Mukris? Saudara, kita beritahu Datuk Mukris, dia boleh duduk kursi MB tu sekenyang-kenyang dia, sesuka dia. Tapi dia kena ingat, kita beri masa yang singkat kepada Datuk Mukris. InsyaAllah rakyat akan bangkit, kembalikan Kedah ke tangan Pakatan Rakyat saudara. Ini kita nak sebut. Sebab itu saya minta anak muda harus bangkit, wanita, yang tua, yang muda, kena ada satu kesepakatan saudara. Kita harus gemeng tenaga. Nak lawan penipuan, kita tak boleh lawan saudara. Kerana pemimpin UMNO ini, dia tipu bukan daripada dulu, dari lahir dia dah tipu rakyat di bawah. Sebab itu saudara, yang penting semangat kita untuk bangkitkan semula kemarahan rakyat. Hidup, 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 hidup anak muda.
Hidup, hidup. Anak muda. Ini kalilah. Ini kalilah. Ini kalilah. Takbir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu dia anak muda Malaysia yang wanita. Sekarang anak muda Malaysia yang lelaki. Cikgu Bat. Tuan-tuan, mula-mula sekali Najib dengan Zahid Hamidi kata penyokong kita susah nak disiplin. Depan wartawan kita kena tunjuk disiplin. Kita boleh ke tidak? Mula-mula sekali cuba kita diam. Bagus hampa dengar cakap cikgu. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Inilah indahnya hidup mentadbir negara bernama Malaysia. Datang Mongolia kena letup, ada lembu kena curi, kapal selam tak boleh menyelam, ada jet tak boleh terbang, ada pilihan gaya dia tipu. Tanya rakyat apa khabar, baik je lagi. Kita berada dalam satu khabar yang tidak baik. Rakyat turun pakai baju hitam bukan sebab fashion. Rakyat turun pakai baju hitam sebab demokrasi kita mati. Tuan-tuan, kita ada menteri. Mereka kata Najib Tun Razak tidak cemas. Saudara tahu atau tidak? Dia kata kita kalah. Kita kata kita menang. Dia kata kita kalah. Kita kata kita menang. Kenapa? Asas dia saudara dalam demokrasi. Siapa ini nak pilih ketua darjah? Kalau dalam kelas ada 51 orang angkat tangan pilih ketua darjah, 47 yang lain kalah. Betul atau tidak? 51 lawan 47, siapa menang? Tapi Najib jadi Perdana Menteri, saudara. Mereka cemas. Najib Perdana Menteri kerajaan minoriti. Najib Perdana Menteri kerajaan minoriti. Dia lantik menteri. Dia main isu perkauman depan orang Melayu. Dia kata dia bela Melayu. Kononnya, oh Hindraf ni jahat, orang Cina jahat. Tapi saudara, bila dia ambil Widya Murti, lantik jadi menteri, terus jadi baik, ini pembohong namanya, betul? Saudara yang saya hormati sekalian, sudahlah kamu panik, lantik orang yang tak ada kredibiliti. Saudara tahu atau tidak, ini kali pertama dalam sejarah Najib panik, lantik menteri bukan ahli dewan. Orang tak angkat sumpah jadi senator, angkat sumpah jadi menteri. Bang Yang punya Najib Tun Razak. Dia kata kita kalah. Dia kata kita kalah. Saudara, kita mulakan langkah kali ini dengan 82 kursi parlimen. Kita masuk gelanggang ada 82 kursi parlimen. Pilihan raya habis, kita dapat 89 kursi parlimen. Maknanya Najib menang ke kalah? Najib kalah. Kita tambah saudara 7 kursi parlimen, kita tambah 71 kursi DUN. Itu pun dalam keadaan dia menipu. Kemudian dia cuba pecah belahkan rakyat. Dia keluar dalam surat khabar. Apa orang Cina mau? Kita kata dengan Najib, Najib, bukan orang Cina mau, orang Malaysia mau. Najib letak jawatan. Najib letak jawatan. Najib letak jawatan. Ini ada lagi satu orang. Ini ada lagi satu orang. Nama dia Zahid Hamidi. Nih, nama dia Zahid Hamidi. Inilah manusia. Dengar. Tenang sekejap. Inilah seorang manusia yang kononnya Anwar Ibrahim kena pecat, berdiri atas meja di rumah di Damansara. Dialah seorang pejuang.
kena tangkap 13 hari, keluar meleleh air mata air hidung. Ni Zahid Hamidi ni dapat jadi menteri, dia boleh sombong, dia boleh kata apa? Siapa tak setuju dengan negara ini, dengan Barisan Nasional, boleh keluar daripada negara ini. Hei Zahid Hamidi, kita majoriti 51%, kamu 47%. Sekarang UMNO Barisan Nasional angkat beg keluar daripada negara ini. Kamu kata saudara kena diam cepat-cepat, masa 3 minit je. Diam. Sebab hari tu lawan kalah, kalau lawan menang masa panjang sikit. Dengar betul-betul. Saudara, dengar. Zahid Hamidi bagi tahu, kononnya demonstrasi jalan raya tidak demokratik. Wartawan tulis, SB dengar. Sebenarnya saudara, ini permainan kerajaan minoriti, kerajaan yang kecil, tidak ada kuasa. Dia takut, dia momokkan kita dengan Arab Spring, Malaysia Spring. Hei, rakyat Malaysia tak main Spring. Yang otak Spring ni UMNO Barisan Nasional. Rakyat turun. Wahai Zahid Hamidi, wahai Zahid Hamidi, kamu kata apa? Oh, terimalah kekalahan. Oleh kerana apa? Terimalah kekalahan sebab rakyat dah tentukan. Zahid, rakyat tak lupa ketika Perak rakyat meletakkan Pakatan Rakyat menjadi kerajaan, kamu menjadi salah satu barua yang merampas kerajaan tersebut. Hei Zahid Hamidi, dengar. Hei Zahid Hamidi, kamu dengar. Kita turun menuntut pilihan raya bersih, kamu panggil tidak demokratik. Tapi kamu yang curi kuasa demokrasi rakyat. Kamulah bapa kepada segala kepala-kepala bapa yang tidak demokratik. Kerana itu, yang terakhir, saudara, saya tanya di seluruh negara, kita nak ukur kekuatan rakyat. Setuju? 1 juta rakyat Kuala Lumpur setuju atau tidak? Kita turun bukan untuk mengganas, kita turun untuk mempertahankan kuasa demokrasi rakyat. Betul atau tidak? Saya isytiharkan 60, setakat ini sudah ada 60 NGO didukung oleh pelbagai parti politik telah bergabung di bawah nama Suara Rakyat 505. Kita akan bermula pesta rakyat 25 hari bulan ini. Kita ke Kuala Lumpur beramai-ramai, boleh? 25 hari bulan ke Kuala Lumpur, boleh? Bermula dengan petang. Kita berkumpul di Padang MCOP Mall, Petaling Jaya. Saudara, jangan bawa senjata, tapi kita bawa suara rakyat 505, boleh? Boleh. 25 hari bulan, MCOP Mall, petang, suara rakyat 505. Sekian, saudara. Terima kasih kepada selamat. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, minta tolong yang ada di belakang tolong masuk perlahan-lahan kerana difahamkan daripada Tol Al-Ustar sampai ke Kota Sarang Semut sekarang lebih 80,000 tuan-tuan bersama kita. Tuan-tuan, dengan ini majlis mempersilakan Yang Berhormat Dr. Hatta Ramli, Ahli Parlimen Kuat Kerai. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, apa khabar? Cikgu Bat, baik lagi. Dah cerita panjang pun baik lagi. Tetapi kita datang sini dengan niat yang baik untuk bersama-sama mempertahankan hak demokrasi rakyat Malaysia. Betul atau tidak? Tadi saudara Siti Aisyah suruh angkat tangan orang Cina. Mana dia? Tangan, ya, ramai. UMNO BN mengugut
mengugut kononnya apa yang berlaku dalam pilihan raya lalu ialah tsunami orang Cina, mempersalahkan orang Cina atas kekalahan Barisan Nasional. Saya nak beritahu, kita orang Melayu yang ada di sini, kita akan mempertahankan orang Cina yang ada pada malam ini. Boleh atau tidak? Kalau UMNO nak kacau rakan-rakan kita kaum Cina di Malaysia, langkah mayat kita dulu. Ini negara kita. Kita tak ada negara lain. Ini negara kita. Elok ke, buruk ke, cantik ke, ini negara kita. Mana boleh orang macam Zaid Hamidi menghalau 51% daripada rakyat kita keluar daripada negara ini. Ini suatu perkara yang sangat kurang sopan, ataupun lebih turut pada itu biadab. Kita akan mempertahankan negara kita. Kita akan melawan dalam negara kita. Tuan-tuan, 505, saya tahu setiap dari kita ada angan-angan, ada impian. Kita nak pendidikan percuma, betul atau tidak? Kita kata harga minyak akan turun, betul atau tidak? Harga kereta akan lebih murah, betul atau tidak? Dengan penipuan yang berlaku dalam 505, tiba-tiba barang dah naik, cukai baru, GST akan kena terhadap rakyat Malaysia. Ini adalah bencana. Katakan bahawa kita akan lawan GST, setuju atau tidak? Kita lawan, tuan-tuan, kerana ini akan menyeksa. Dan cara paling senang melawan GST dan merealisasikan impian kita ialah dengan kita memaksa, memastikan Najib Tun Razak dan Barisan Nasional undur daripada kerajaan Malaysia. Undur BN. Tombang BN. Hidup rakyat. Hidup Cina. Hidup Melayu. Hidup India. Hidup Malaysia. Takbir. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan ucapan yang penuh semangat dari Dr. Hatta Ramli, pengarah pilihan raya PAS Pusat. Tuan-tuan, sekali lagi, sebagai tanda kegelapan demokrasi dengan tangkapan Adam Adli, saya minta kepada tuan-tuan puan-puan yang ada lighter, kita nyalakan buat seketika bagi kita menerangkan balik Malaysia. Boleh tuan-tuan? 10 ke 15 saat tuan-tuan. Ini tanda demokrasi Malaysia telah digelapkan oleh UMNO PN, tuan-tuan. Kita tepuk tangan ramai-ramai. Bebaskan Adam. Tepuk tangan. Bebaskan Adam. Bebaskan Adam. Okey tuan-tuan, terima kasih. Very sporting, terima kasih kepada tuan-tuan yang telah menyalakan lighter. Tuan-tuan dan puan, okey, boleh duduk. Terima kasih. Duduk tuan-tuan dan puan, duduk. Tanpa melengahkan masa, kita jemput Dr. Syed Azman, penolong sosial PAS Pusat, untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak muda yang ada di hadapan saya. Kita berhimpun pada malam ini untuk kita tuntut keadilan. Kita berhimpun pada malam ini untuk kita memberitahu kepada UMNO dan Barisan Nasional bahawa pilihan raya umum yang ke-13 adalah merupakan pilihan raya mereka menipu rakyat Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak muda yang dihormati dan dikasihi sekalian, tadi telah disebut kalau orang-orang Cina dikatakan penyebab kepada kekalahan UMNO dan Barisan Nasional, mereka dikambing hitamkan
oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kita nak beritahu kepada mereka, satu orang Cina yang mereka sentuh, insya-Allah 1000 pemuda-pemuda Pakatan Rakyat yang akan membela mereka. Tuan-tuan, kita telah melalui 13 kali pilihan raya umum. SPR menjadi alat dan kuda tunggangan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi kali ini rakyat akan ajar SPR dan kita akan ajar UMNO dan Barisan Nasional dengan kuasa rakyat, insya-Allah. Kuasa rakyat, orang Melayu, orang Cina, orang India, semua rakyat Malaysia, insya-Allah kita akan buktikan bahawa kita mahukan kepada keamanan, kita mahukan kepada keadilan, dan kita mahukan sebuah Malaysia yang sejahtera, yang tidak ada lagi sikap kepimpinan yang melakukan kezaliman kepada rakyat Malaysia. Kita akan bangkit, kita akan bangkit, kita akan bangkit, dan kita akan ajar UMNO dan Barisan Nasional dengan kebangkitan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, pemuda-pemuda, anak-anak muda yang ada di hadapan saya hari ini, daripada kaum Tionghoa, orang Melayu, kaum India, kita berhimpun pada hari ini untuk kita menjamin masa depan generasi anak cucu kita, untuk menjamin masa depan Malaysia yang sekarang ini penuh dengan penipuan, rasuah dan penyelewengan. Marilah kita sama-sama bangun dan bangkit untuk melakukan perubahan. Rakyat akan bangun dan bangkit untuk melakukan perubahan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersedia tak ni? Bersedia tak 1 juta anak-anak muda untuk berhimpun secara aman di Kuala Lumpur, insya-Allah? Sedia tak? Insya-Allah. Sedia tak anak-anak muda? Insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih rakyat Malaysia. Kita diberitahu dakwat kekal berharga 5 juta ringgit. Tapi dakwat ini tidak kekal. Kita nak tuntut balik duit rakyat. Setuju atau tidak, tuan-tuan? SPR, SPR, SPR. Tuan-tuan, kalau Padang sama rata, inilah dia Menteri Besar Negeri Johor, naik Presiden PAS, Saudara Salahuddin Ayub. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma, Sacha hao, Manakam. Saya gembira pada malam ini, walaupun saya dan rakan-rakan masih belum lagi menang di Johor, tetapi malam ini membuktikan bahawa rakyat bangun, rakyat bangkit untuk menuntut hak kita. Dan saya, walaupun dengan rakan-rakan masih lagi belum berjaya di Johor, saya berjanji saya tidak akan lari, saya tidak akan ke mana-mana. Saya akan berjuang untuk meruntuhkan benteng terakhir UMNO di negeri Johor. Itu janji saya dengan rakyat Johor. Itu iltizam saya dengan orang Johor. Itu janji saya dengan orang Johor. Anda orang Kedah, kamu semua orang Kedah, berjanjilah kita malam ini, berikrarlah kita malam ini, bersumpahlah kita malam ini bahawa negeri Kedah kita kembalikan kepada Pakatan Rakyat.
ada suara, kita masih ada tenaga, kita masih ada kudrat, kita masih ada keringat. Dengan inilah, dengan anak muda, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Siam, kembalikan Kedah ke tangan Pakatan Rakyat. Dengan perhimpunan yang ramai ini, di Penang kita kumpulkan 120,000. Di Kuala Lumpur kita kumpulkan lebih 100,000. Di Johor kita kumpulkan lebih 50,000. Di Seremban 60,000. Di Kuantan 50,000. Kedah malam ini 80,000. Ini suara rakyat, ini suara keramat, ini kuasa rakyat, ini kehendak rakyat. Ingat SPR, ingat UMNO Barisan Nasional, kamu akan tumbang dengan izin Allah, dengan kuasa rakyat. Kalau saya yang kalah, masih boleh berdiri. Kalau saya yang tewas, masih boleh bangun. Kalau saya yang tak menang, masih boleh berlari dan berdiri. Kita anak muda, anda orang muda, lebih berani dari saya. Betul tak? Anak muda angkat tangan. Anak muda, tiapkan trompet. Ini suara anak muda, ini isyarat anak muda. InsyaAllah kita akan berjaya, kita akan teruskan perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi tuan-tuan dan puan-puan, ucapan Naib Presiden PAS Saudara Salahuddin Ayub yang telah menyampaikan ucapan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Segmen pertama selesai ucapan pimpinan. Kita akan masuk ke segmen yang kedua. Untuk meneruskan acara kita pada segmen kedua, saya menjemput Ahli Parlimen Sungai Petani, Datuk Johari bin Abdul, untuk meneruskan program kita pada malam ini. Dipersilakan. Reformasi! 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 Chua Solik, pemimpin MCA, kata anak-anak Cina telah digunakan oleh penganjur Black 505. Anak-anak Cina terpedaya. Saya nak tanya, ada orang Melayu di sini? Ada orang India di sini? Ada anak-anak Cina di sini? Kami anak Malaysia. Sebut semua, kami anak Malaysia. Kuat lagi, kami anak Malaysia. Wahai Chua Solik, dengar itu. Besok letak jawatan. Untuk itu kita akan meneruskan dengan ucapan-ucapan pimpinan-pimpinan kanan. Kita jemput saudara Teo Boon Kok mewakili DAP. Salam sejahtera, salam bersih kepada saudara dan saudari sekalian. Apa khabar? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan meminta maaf dari tuan-tuan dan puan-puan kerana yang amat berhormat
Ketua Menteri Pulau Pinang Saudara Lim Guan Eng tidak dapat hadir malam ini dan saya dipanggil untuk mewakili beliau untuk memberi ucapan. Saya meminta maaf dari tuan-tuan dan puan-puan semua. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita hadir ke sini untuk buat apa? Kita nak ubah sekarang, bersihkan Malaysia. Betul? Saya sebut ubah sekarang, anda semua sebut bersihkan Malaysia. Bolehkah? Ubah sekarang. Ubah sekarang. Ubah sekarang. Reformasi. 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 Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu cadangan kepada calon-calon Pakatan Rakyat yang akan bertanding dalam pilihan raya yang akan datang, bahawa ketika hari undi mesti bawa lori. Kalau nak pergi semua pusat mengundi, sekurang-kurangnya kena ada satu lori yang dibawa oleh driver calon Pakatan Rakyat. Pasal apa? Sebab di kawasan saya sendiri, Kota Darul Aman, pusat mengundi sekolah Sinmin, sekolah rendah Sinmin, bila semua undi dikira, habis kira itu KTM, dia tak mau sign itu borang 14. Bolehkah dia tak mau sign? Bolehkah? Dia nak ambil tong undi itu balik. Bolehkah? Tanpa sign itu borang 14, dia nak pindah itu tong undi balik. Jadi saya cadangkan semua calon Pakatan Rakyat kena bawa lori, sebab ada petugas DAP yang tolong saya, yang bantu saya bawa lori, tahan di depan pintu sekolah itu. Bukan tahan untuk 1 jam, tetapi dekat 3 jam dia tahan di depan pintu sekolah. KTM dari SPR dia nampak dia tak boleh punga itu kotak undi. Lepas tu dia dipaksa oleh kita semua, dia dipaksa oleh petugas-petugas. Jadi dia akhir sekali kita jaya dia baru sign itu kertas borang 14. Inilah SPR apa? SPR penipu. SPR itu geng UMNO, geng Barisan Nasional. Memang tidak boleh dipercayai. Ini memang satu kisah benar yang telah berlaku pada 5 hari bulan Mei yang telah lalu di kawasan saya, Kota Darul Aman, di sekolah rendah Sinmin. Ketiga-tiga saluran mepeti undi, dia nak pindah keluar tanpa beri itu borang 14 yang catatkan keputusan. Ini jahat. SPR penipu, SPR jahat. Jadi malam ni semua rakyat berkumpul di kompleks PAS sini nak bagi tahu kepada SPR, nak bagi tahu kepada Barisan Nasional, ini satu penipuan. Pilihan raya yang baru-baru lepas ini satu penipuan. Kota Darul Aman satu kawasan yang kecil saja, dia pun nak tipu lah. Kota Darul Aman cuma ada 15,000 lebih orang pengundi. Di
dia pun nak tipu. Macam mana? Jadi marilah kita berjuang, marilah kita berganding bahu lagi. Kita tetap satu hari nanti kita tetap akan tumbangkan Barisan Nasional dan UMNO. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Hidup, hidup, hidup rakyat. Hidup, hidup, hidup rakyat. Tuan-tuan, kita akan kemukakan seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak pernah takut. Walaupun dimandikan dengan asid, walaupun dipukul dengan belantan, dia sanggup duduk dan tidur depan lori FRU. Ini dia, tuan-tuan, Tian Chua. Bangkit, bangkit. Bangkit rakyat. Bangkit, bangkit. Bangkit rakyat. Bangkit, bangkit. Bangkit rakyat. Salam perjuangan, salam reformasi. Saya nak dengar Banakam. Saya nak dengar Tajahau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, malam ini sekali lagi yang kita sampaikan adalah suara keramat dari rakyat. Dan inilah suara yang ditakuti, yang pemenang-pemenang di Putrajaya. Sungguh pun mereka boleh tipu pilihan raya, tetapi rakyat yang bangkit hari ini letakkan mereka dalam ketakutan. Najib takut dan kuncu-kuncu dia takut. Inilah kebangkitan rakyat yang ditakuti oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Saudara-saudari, kita sentiasa harus pegang kepada keyakinan kita. Bukan saja kita menang dalam pilihan raya, tetapi dalam sejarah boleh membuktikan tidak ada diktator, tidak ada kerajaan mana-mana pun yang boleh lawan kekuatan rakyat. Dan malam ini kita sekali lagi tunjukkan bahawa rakyat punya kekuatan. Mereka boleh menggunakan politik perkauman, rasisme, cuba pecahkan kita. Kini pemimpin yang takut ini cuba menggunakan undang-undang zalim, cuba nak tangkap. Dan kita istiharkan, kalau sesiapa di kalangan kita yang di antara pemimpin yang ada cubaan oleh menteri-menteri gunakan mana-mana akta untuk tangkap pemimpin, seorang pemimpin yang ditangkap 100 akan bangkit. Seorang di kalangan kita, kalau ada seorang di kalangan kita yang ditangkap, biarlah 1000 orang pergi lapor diri dalam balai polis. Dan biarlah kita ruang penjara tidak cukup untuk mengisi beratus ribu rakyat yang berani, yang cuba, yang bangkit mempertahankan kebenaran. Dan kita harus ingat, bahawa keyakinan kita datang daripada kekuatan rakyat. Mereka yang berkuasa boleh gunakan TV3, boleh gunakan utusan, mereka boleh tukar borang 14, mereka boleh tukar skrip,
dalam TV, dalam radio. Mereka boleh ubah teks dalam buku-buku sekolah. Tetapi rakyat, kita tidak boleh padamkan memori kita. Mereka tidak boleh padamkan realiti dan kebenaran. Dan rakyat akan bangkit untuk mempertahankan kebenaran ini. Kerajaan yang palsu, yang menipu, boleh angkat sumpah. Yang ada di kalangan mereka pun tak angkat sumpah. Mereka boleh pegang kuasa, tetapi di dalam hati rakyat, yang menang pilihan raya umum yang ke-13 adalah Pakatan Rakyat. Di dalam hati rakyat, Perdana Menteri yang sebenar di dalam hati kita adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malam ini, seperti di tempat-tempat lain, rakyat Kedah sekali lagi kita menegaskan, ini adalah kebenaran. Anwar, Perdana Menteri Rakyat Malaysia. Marilah kita ulang sekali lagi. Anwar, Perdana Menteri Rakyat Malaysia. Anwar, Perdana Menteri Rakyat Malaysia. Anwar, Perdana Menteri Rakyat Malaysia. Bangkit, bangkit. Bangkit rakyat. Bangkit, bangkit. Bangkit rakyat. Bangkit, bangkit. Bangkit, bangkit. Bangkit rakyat. Sekian, terima kasih. Sia-sia, nandri, banakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya ada 2 pengumuman. Yang pertama, jangan lupa anak-anak muda sekalian, 25 hari bulan Mei, 25 hari bulan Mei, di mana kita akan berkumpul beramai-ramai di MCOP Petaling Jaya, bermula pada jam 5 petang. Boleh kita sampai? Boleh kita sampai? Kita akan buktikan anak-anak muda akan berkumpul sebanyak 1 juta orang. Boleh. Yang kedua, kita akan terus lawan UMNO dan Barisan Nasional. Kita akan lawan dengan petition. Kita akan lawan dengan mahkamah. Tetapi yang lebih penting, kita akan maklumkan kepada rakyat jelata bahawa kemenangan kita telah pun dicuri oleh UMNO dan Barisan Nasional. Untuk itu, sekali lagi saya memohon petugas-petugas yang akan kutip derma untuk masuk sekali lagi, kerana kita kekurangan RM380 saja lagi. Ayo petugas-petugas masuk sekarang. Baik. Untuk itu, kita akan jemput tuan rumah kita pada hari ini. Tuan rumah kita, Dato' Mahfuz Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ni hao ma. Marakum. Sebenarnya anda semua telah memberikan satu semangat kepada kami, pimpinan Pakatan Rakyat di negeri Kedah pada malam ini. Selepas pilihan raya yang telah menyaksikan
kita gagal untuk mempertahankan kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Kedah dengan penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi hari ini telah menyaksikan lebih daripada 80,000 rakyat negeri Kedah yang sempat datang ke perhimpunan kita pada malam ini. Ini menyaksikan bahawa rakyat negeri Kedah bersama dengan Pakatan Rakyat. Terima kasih kepada rakyat negeri Kedah. Sebab itu Datuk Mukhris sangat takut untuk membenarkan perhimpunan ini yang sepatutnya diadakan di Stadium Sultan Abdul Halim di Sukamenanti. Kita telah memohon kepada pihak pengurusan stadium, pihak pengurusan, pihak pegawai tak berani untuk memberikan kelulusan. Kita merayu kepada yang amat berhormat Menteri Besar, orang muda yang sepatutnya ada keberanian, tapi akhirnya beliau juga menjawab, tidak boleh dibenarkan perhimpunan yang menimbulkan fitnah, yang cuba menimbulkan ketegangan, yang kononnya perhimpunan ini akan menimbulkan kebencian rakyat terhadap kerajaan. Saya katakan, beliau kawan saya. Dulu sama-sama main bola. Dulu sama-sama saud anak kawin. Dulu dia pernah naik koko saya. Sepatutnya saya kata bahawa proses pemurnian demokrasi yang dilakukan oleh Pakatan Rakyat selama 5 tahun di negeri Kedah, kita tidak menjadikan premis-premis kerajaan dewan-dewan itu monopoli untuk parti kerajaan Pakatan Rakyat semata-mata. Najib UMNO bawa Datuk Najib selaku Perdana Menteri dan Presiden UMNO buat program maki PAH, maki keadilan, maki DAP, maki Pakatan Rakyat di Stadium Sukamenanti. Kita bagi sebab kita katakan bahawa ini demokrasi. Ini bukan milik kita, tapi ini adalah milik rakyat. Siapa nak guna-guna? Sebab kita tahu rakyat negeri Kedah, rakyat yang cerdik. Dia buat program, dia maki kita, dia maki hamun, dia hasut rakyat, dia timbulkan fitnah kepada kita. Tak ada masalah. Perkasa minta buat, cuba melakukan provokasi perkauman dalam negeri Kedah. Kita benar, kerana kita yakin bahawa rakyat berbilang kaum di negeri Kedah tak akan termakan dengan provokasi perkauman yang dilakukan oleh perkasa yang ditajakan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Inilah dia demokrasi terbuka yang diamalkan oleh Pakatan Rakyat selama 5 tahun. Hari ini dia kembali gelapkan demokrasi ini. Dia kembali ke belakang. Dia kata perhimpunan ini boleh mencetuskan ketegangan. 6 himpunan tak timbul ketegangan. Dia kata himpunan ini pengisiannya, ucapannya menimbulkan fitnah terhadap kerajaan. Dia mengatakan ini perhimpunan pengisiannya menimbulkan dakwaan-dakwaan palsu terhadap kerajaan dan SPR. Saya nak minta dia sebagai orang muda, Menteri Besar Negeri Kedah, sepatutnya ada jiwa berani. Kamu mukim Titi Gajah, saya pun mukim Titi Gajah. Kalau apa yang didakwa oleh Pakatan Rakyat ni kamu anggap palsu, bohong, fitnah, sila buat perhimpunan di Stadium Sukamenanti, di Stadium Darul Aman. Buat satu forum ke, debat ke, biar saya dengan kamu sepentas
Saya membuat dakwaan, kamu mempertahankan diri kamu. Ayo, kamu tunjukkan keberanian kamu sebagai seorang jiwa anak muda. Ini bukan fitnah. Soal pilihan raya dimanipulasikan oleh SPR, oleh Barisan Nasional. Dakwah ini jelas perkara yang paling penting, yang fundamental dalam nak menjayakan pilihan raya bersih. Kamu tipu. Waktu mengundi awal, tentera mengundi, polis mengundi, tentera tunjuk, dakwah dah keluar lepas mengundi. SPR kata apa? Dia kata kerani mengundi tak goncang dakwah, tak goncang botol. Apa? Hang ingat nak makan ubat batuk cak ibu dan anak ke? Dia ingat nak suap, dia ingat kita ni macam orang nak suap ubat batuk, goncang botol dulu. Ini benda yang cukup jelas, yang paling fundamental dalam pilihan raya bersih. Dakwah. Kamu kata dakwah kekal sampai 5 hari boleh kekal. SPR kata, tapi bila datang pilihan raya sebenar untuk pengundi awam, jelas kamu bohong, kamu tipu. Kamu belanjakan wang rakyat, kamu tipu masyarakat dan rakyat. Sehingga hari ini tuan-tuan, SPR tak boleh menjawab, pemimpin UMNO tak boleh menjawab. Datuk Mukhriz sudah tentu lagi tak boleh jawab. Undi awal simpan dalam lokap polis 5 hari. SPR kata ejen pengundi, ejen calon, ejen parti yang bertanding boleh hantar ejen petugas untuk tidur dengan tong undi dalam lokap. Saya cukup kagum, ada petugas-petugas parti kita yang sanggup nak tidur dalam lokap dengan tong undi, tinggal bini di rumah. Tinggal bini di rumah nak pergi dakap tong undi. Tunggu, polis tak bagi. Polis kata, oh ini hak kami, ini kuasa kami. Ini apa? 5 hari. Apa yang berlaku? Ini 2 perkara saya kata cukup jelas bagaimana proses manipulasi pilihan raya dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional dengan kerjasama SPR dan juga pihak polis. Jadi saya bukan cabar Datuk Mukhriz. Saya tak mahu orang kata saya sombong. Tapi kalau Datuk Mukhriz berani mendakwa, mengatakan bahawa dakwaan saya, dakwaan pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat ni berbau fitnah, palsu, ayo buat forum debat terbuka antara saya dengan dia di Bandar Al-Ustaz. Dia kata perhimpunan ini, dia kata ucapan-ucapannya boleh menimbulkan kebencian terhadap kerajaan. Saya kata kamu jangan lupa bapa kamu. Waktu Pak Lah menjadi Perdana Menteri, bapa kamulah round seluruh Melaya, jelajah seluruh Melaya, menimbulkan ucapan-ucapan yang berbau yang mengajak rakyat membenci kepimpinan Pak Lah pada waktu itu. Oh, Pak Hang boleh. Pak dia boleh, kita tak boleh. Dia kata Perdana Menteri Pak dia sendiri
mengatakan bahawa dia tak sangka rupanya Datuk Najib ni lebih teruk daripada Pala. Boleh pula. Tapi lepas itu pak dia pun sengap. Pasal apa? Datuk Najib ambil baju dalam Rosmah, sumbat dalam mulut pak dia. Baju dalammu ni bukan kap A, kap D. Dah, jangan pula suruh abang kata sungguh pula dia sumbat baju dalam. Jawatan Menteri Besar itulah baju dalam Rosmah. Itulah bahasa kiasan orang Kedah. Saya tak larang nak ceramah macam kawan-kawan saya, pasal saya daripada sebelum penamaan calon sampai hari ni, suara saya ni masih tak stabil. Ramli Sharif. Ini saya katakan bahawa orang lain boleh menimbulkan fitnah terhadap Pakatan Rakyat, menimbulkan fitnah sama sendiri di kalangan UMNO dan Barisan Nasional. Sekarang kamu dakwa apa yang kami sebut ini fitnah. Ini bukan fitnah. Ini bukan dakwaan kosong, ini bukan dakwaan palsu. Ini adalah fakta, semua orang tengok. Apa itu kamu melakukan penipuan? Sebab itu tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, kita berhimpun dalam himpunan ini dinamakan Black 505. Untuk apa? Untuk nak beritahu seluruh masyarakat bahawa matinya demokrasi dalam negara kita ini. Gerhana 505. Malapnya demokrasi, matinya demokrasi dalam negara kita. Ayo, maka hari inilah malam titik permulaan untuk terus kita bangkit di negeri Kedah ini. Semua kaum, semua agama, semua kumpulan masyarakat, anak muda, orang tua, lelaki, wanita, ayo kita berganding bahu bersama. Untuk apa? Mempertahankan kebebasan demokrasi dalam negara kita. Kita nak tuntut kembali hak rakyat. Kita nak tuntutkan kembali hak rakyat, kemenangan yang telah pun kita peroleh dalam pilihan raya baru-baru ini. Alhamdulillah, kita mendapat 52% daripada jumlah keseluruhan undi. Dia dapat 47% ya. Sikit atas daripada kerajaan Ahmad Nispu dengan Saleh Kamil. Ahmad Nispu, Saleh Kamil 20%. Ini kabinet siapa kali? Kabinet Najib. Kabinet 47%. Sikit atas daripada Ahmad Nispu. InsyaAllah saya yakin dengan dukungan dan sokongan tuan-tuan semua kepada Pakatan Rakyat di peringkat pusat, Pakatan Rakyat di peringkat negeri Kedah, kami berazam untuk bersama dengan anda semua untuk mengembalikan negeri Kedah ini kepada kuasa rakyat bersama dengan Pakatan Rakyat, insyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah memberikan suntikan semangat kepada kami yang ada di hadapan ini untuk terus bekerja, berjuang demi masa depan negeri, demi untuk masa depan negara, dan demi untuk masa depan kita semua, insyaAllah. Marilah kita hidup dalam aman bahagia antara semua kaum. Kita tidak perlu untuk mengesyaki, bersangka jahat dengan mana-mana kaum, mana-mana bangsa di kalangan kita. Kita adalah keluarga Malaysia, keluarga Kedah Darul Aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Mahfuz Omar, Suruhjaya PAS Kedah. Ada 3 pengumuman yang saya nak umumkan sekarang. Yang pertama,
oncang-oncang yang berisi wang yang telah pun siap, sila kembalikan ke Rusia, sekretariat di sana. Ada lagi yang tak balik, tolong balikkan segera. Yang kedua, ada teman yang hilang kunci kereta. Sesiapa yang terjumpa satu kunci kereta, sila kembalikan kunci tersebut kepada saya di sekretariat ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda, kita pakai hitam. Ada orang kata kenapa kita berkabung. Kita nak jawab sama mereka. Kita pakai hitam karena kita yakin di negara kita demokrasi telah mati. Betul? Kemenangan telah dirompak dari kita. Sebab itu kita nak katakan dengan jelas, kita akan bangkit. Bangkit, bangkit. Rakyat Malaysia. Bangkit, bangkit. Rakyat Malaysia. Kita sekarang akan mendengar ucapan dari seorang pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia Tuan Haji Muhammad Sabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Seri Anwar Ibrahim, seluruh pimpinan PAS, pimpinan DAP, pimpinan keadilan, seluruh sekalian rakyat negeri Kedah dan rakyat Malaysia, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Kita baru dapat Menteri Dalam Negeri yang baru. Menteri yang ada rekod pukul orang. Ada report polis di tangan kita. Tapi menteri ini penakut. Dia berlindung di belakang polis. Ketua Polis Negara, tunjukkan kewibawaan kamu. Kalau polis ada integriti, tangkap dan dakwa Zahid Hamidi. Oh, pukul orang, jadi Menteri Dalam Negeri belagak nak ancam orang, muka tak malu. Hadirin yang dihormati sekalian. Kemudian mereka kata rakyat nak gulingkan kerajaan melalui kekerasan. Rakyat ada senjata atau tidak? Yang ada senjata siapa? Polis, tentera. Rakyat tak ada senjata. Di Malaysia miliki senjata secara haram, boleh dihukum bunuh. Artinya kalau kekerasan, siapa yang lakukan? Siapa yang lakukan? Zahid bohong. Menteri bohong. Siapa yang mengatakan rakyat keluar beramai-ramai nak gulingkan kerajaan secara kekerasan? Orang itu bodoh, bahlul, bangang, kelabu asap. Hadirin sekalian, Bahmat keluar ke jalan raya daripada kecil sampai ketua lari, tak pernah bawa senjata melainkan senjata asli. Hadirin sekalian, setelah mereka buat gempar perkauman, kononnya, wahai orang Melayu, boikot orang-orang Cina. Hei pemimpin UMNO, kamu berbohong. Semua pemimpin UMNO yang menjaga partner mereka toke-toke Cina. Betul atau tidak?
Mereka jadi barwa toke-toke Cina MCA begitu lama. Kalau tak percaya, tanya Dato' Seri Anwar, Menteri Kewangan yang lama. Dia tahulah. Oh, siang belagak boikot orang Cina, malam berpelukan dengan toke-toke Cina. Hei, jangan tipu Mamat lah, woi. Aku tak maki hampa pun nasib baik lah. Pelak punya orang. Allah, nak main show perkauman konon. Boykot bawang Cina. Cina tak jual screwdriver, mampus kereta kamu tu. Hadirin sekalian, kita dah ditipu dengan dakwah. Dakwah kekal tapi tak kekal. SPR tipu atau tidak? Mari semua kita tertawa kepada SPR. Ha ha ha. Sekali lagi tertawa kepada SPR. Sekali lagi. Inilah hadirin sekalian, bapa pembohong dalam Malaysia. Hadirin sekalian, satu tuntutan bersih pun tak ditunaikan oleh pemerintah. Betul ke tak? Saya dengan Abang Jo dan rakan-rakan di sini terlibat daripada bersih 1 sampai himpunan kebangkitan rakyat. Yang dia tunai 1 celup jari, itu pembohong. Yang lain integriti polis, integriti institusi kerajaan. Cuba kita lihat, institusi kerajaan ada integriti atau tidak sekarang? SPRM, siasat Bank Hawk jatuh bangunan, mati. SPRM, siasat pegawai custom Sabrini jatuh bangunan, mati. Beranikah SPRM pergi siasat Taib Mahmud? Kalau SPRM siasat Taib Mahmud, SPRM yang jatuh bangunan, mati. Berani atau tidak SPRM siasat Tun Mahathir Mohamad? Wibawa institusi kerajaan hilang sekarang ni, betul atau tidak? Taib Mahmud telah jadi king of the king, Syahansyah, Mahathir raja segala raja. Institusi kerajaan tidak boleh menyentuh mereka. Siapa polis boleh bertindak kepada kita golongan Jembel Marhain? Siapa mereka boleh bertindak? Adam Adli. Bolehkah mereka bertindak kepada pemimpin-pemimpin perkasa yang mainkan isu perkauman? Boleh atau tidak? Najib bertanya, Cina mau apa? Bahasa yang lainnya, apa lu mau? Gua tak mau sama lu. Hadirin sekalian, selalu orang bercakap hak pilihan raya, mereka melihat keputusan pilihan raya, putusan undi. Tak betul. Pilihan raya kena lihat sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya, selepas pilihan raya. Sebelum pilihan raya, media beri liputan yang adil atau tidak kepada kita? Adil atau tidak? Kita lihat TV 8, TV 9, Awani agak bersikap adil. Bubar parlimen diarahkan untuk maki Pakatan Rakyat. Betul atau tidak? Undi awal, undi pos melibatkan lebih kurang pegawai kerajaan dicampur 10% jumlah pengundi. 10% ini menjadi deposit kepada Barisan Nasional. Kalau 10% ini diberi kebebasan, Pakatan Rakyat telah menguasai 60% undi rakyat.
sebab itu, oleh itu, Barisan Nasional Najib pemimpin minoriti, betul atau tidak? Anwar Ibrahim pemimpin majoriti. Bolehkah kita izinkan pemimpin minoriti menggertak golongan majoriti? Boleh kita izinkan? Hei, Najib, umur kamu terlalu pendek dalam demokrasi yang pincang ini. Hadirin sekalian, kita tunggu dan lihat apa lagi yang akan berlaku. Mereka kata Obama akan datang, kita akan minta bantuan Obama. Hei, kami tidak berkilat pada siapa yang akan ubah keadaan Malaysia ini, rakyat Malaysia. Apa kita nak harap Obama yang melindungi Israel? Kita nak harap Obama yang melindungi negara-negara Arab yang tak ada pilihan raya langsung? Kita mengharapkan kepada rakyat yang kita harapkan. Hadirin sekalian, sebenarnya mereka berlindung udang di sebalik mi. Rakan kepada Obama Amerika Syarikat dalam diskriminasi rakyat di dunia ini, Najib Tun Razak. Inilah yang mereka cuba selindung menuduh kita. Kita bagi orang Islam dan orang bukan Islam bergantungan kepada Allah, Tuhan yang melindungi sekalian manusia ini. Rakyat yang akan bangun membuat perubahan di Malaysia sekarang dan pada masa yang akan datang. Ayo, 25 hari bulan ini himpunan anjuran NGO, anak-anak muda, tua semuanya, penuhkan Padang Engkok Petaling Jaya mulai lepas Zohor hinggalah 12 malam. Boleh atau tidak? Pergi tangan kosong. NGO akan mengepalai himpunan tersebut. NGO Blackout 505. Boleh hadir atau tidak? Inilah hadirin sekalian harapan. Semoga kita semua dapat membuat perubahan dan demokrasi yang sebenarnya akan muncul di Malaysia tidak lama lagi, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Sese, Nandri Wanakam. Terima kasih. Saya ulang tarikh keramat kita. 25 Mei kita akan berkumpul di MKOP Petaling Jaya. Boleh? Hidup rakyat. Hidup rakyat. Turun BN. Turun SPR penipu. Ini kalilah. Tuan-tuan, kita akan mendengar kemuncak kepada malam ini. Pemimpin yang sentiasa dihina, sentiasa difitnah. Ini dia tanda harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Mahfuz dan tuan rumah dan pimpinan yang hadir dan rakan-rakan. Ini sudah saksikan bukan acara biasa.
bukan acara parti, bukan acara khusus. Tapi kita lihat sekarang ini di mana-mana bila kita adakan anjuran sedemikian, walaupun terus diberi amaran, tiap perhimpunan polis akan menghebahkan bagi pihak kita dengan mengatakan perhimpunan haram. Tetapi saya syukur, alhamdulillah, rakyat tidak gentar, rakyat tetap bangkit pertahankan hak mereka. Sudah mereka katakan, sudahlah Anwar, Pakatan Rakyat, terima saja keputusan, move on. Saya nak jawab saudara, dia kata prepare. Kadang-kadang orang kita pada yang keliru, siap untuk pilihan raya akan datang. Saya kata pilihan raya apa? Kita dah menang pilihan raya ini, kita pertahankan kemenangan kita. Ya, bukan saja undi majoriti bersama Saudara Mat dan kawan-kawan tadi sebut. Itu dalam keadaan sekarang pun tipu. Kata Pak Samad Said, sastrawan negara, ibu segala tipu. Ini pilihan raya sekarang, the mother of all frauds. Dalam keadaan gitu pun dia tak boleh lebih daripada 47%. Kerana undi rakyatnya menolak UMNO BN terlalu tinggi. Melayu ada undi UMNO, betul. Cina pun ada, India, Dayak, Kadazan. Tapi termasuk Bangla dan Myanmar. Bangla sia, Myanmar sia. Ya, ada rekod. Dan SPR, Datuk Wan Ahmad masih menyerang. Anwar tidak bertanggungjawab, pembohong, otak engkau. Sudah, kita keluarkan fakta. Orang asing dibawa mengundi. Oh, you kata ada kad, tak ada kad, it's not our business. You tipu. Kita tahu rencana itu. Dibawa di parlimen, dibahas oleh ahli parlimen berulang kali. Ada panel, kemukakan nama-nama orang asing. Sebelum pilihan raya, saya datang ke Kedah, ke Pokok Sena, kita bagi tahu nama orang Bangladesh, India, Filipina, Indonesia yang mengundi atas nama tentera dan polis. Jumlah pun diberikan dari senarai SPR. Apa dia buat? Tak peduli. Sebab memang tugas dia untuk menipu. Disebut undi pos, undi awal, rekod dalam sejarah kita 500,000 juta. Petugas media, wartawan 50,000 undi awal. Petugas SPR, tentera dan polis, semuanya 500,000 juta. Sudah, kita ada keluarga tentera, keluarga polis. Mana mungkin hanya 10% menyokong Pakatan Rakyat? Ada penipuan besar-besaran. Saudara, ini jenayah. Orang macam Wan Ahmad nak cakap banyak. Saudara, kamu tak boleh pertahankan penipuan. Saya dah bagi amaran dulu. Suruhanjaya Pilihan Raya, 2 ahli Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand, setelah kerajaan digulingkan, mereka dihadap ke mahkamah, 2 orang masuk penjara kerana menipu pilihan raya. Saya bagi amaran kepada SPR, jangan tipu. Ini hak rakyat. Kamu tipu orang terang-terang. Macam, dan sekarang tiap orang ditipu, tiap pengundi ditipu, dijanji. Ada law, ada statute. Dakwat hitam itu mesti kekal, dipertahankan sekurang-kurangnya minimal 3 hari. Hilang hanya dengan memotong jari. Dan dia bagi alasan yang paling remeh, membohong terang-terang. Kemudian sekarang bagi amaran. Saya terima amaran. Saya terima ugutan. Jadi mengatakan, ya, kalau lajak sikit masuk. Saya nak bagi tahu kepada mereka, ini bukan soal Anwar atau Mat Sabu atau Mahfuz. Ini soal rakyat, saudara. Dan kami hanya juru bicara rakyat, lawan tetap. Ya, ugut apa? Jadi kalau begitu, sungguh terima.
Sebelum pilihan raya tipu, semasa pilihan raya tipu, selepas pilihan raya pun nak tipu. Oh, kami dah menang. Kemudian bila saya sebut, kenyataan Obama sendiri diputar balikkan. Obama menyokong dengan syarat dibetulkan penipuan. Stop, padamkan kenyataan itu. Saya hanya menyebut apa yang saya sebut. Saya kata, kalau Obama mau bicara soal demokrasi, dia mesti dapatkan fakta. Dia menyerang, bukan dia, Amerika menyerang Iraq, kononnya nak pertahankan demokrasi. Kita tidak setuju. Kita mengecam campur tangan Amerika di Iraq, tapi alasannya demokrasi. Apa salahnya Amerika lihat apa dia yang dibantah oleh rakyat? Itu saja yang saya sebut. Tapi diputar oleh media, Anwar mengemis minta sokong Obama. Penipu sekali lagi. Saya hanya said this. Kalau Obama bicara soal demokrasi, dengar keluhan rakyat. Mustahil. Saya mengatakan we are so confident. Kita yakin betul-betul. Pertama, kita menang. Kedua, tak mungkin penipuan ini terpadam dengan sendirinya. Orang hanya berkepentingan dan bodoh saja yang boleh terima penipuan ini. Kalau ada rakan-rakan yang pernah terlepas mengundi UMNO dalam pilihan raya yang lalu di Kedah, atau ahli UMNO yang hadir, saya nak beritahu, tak apa keputusan sudah yang lalu, tetapi jangan buat salah besar dua kali. Sudahlah kamu sokong UMNO, dah kamu tahu ada penipuan, kamu nak pertahankan jenis manusia apa yang kamu boleh bawa. Ya. Sebab itu sudah saya minta kawan-kawan, ini bukan soal agenda seperti yang disebut. Ya. Saya memang dihina tiap malam dalam televisyen 20 minit, tak habis lagi. Ya. Tapi saya nak beritahu, ini bukan soal Anwar. Ya, bukan soal Anwar atau bukan soal, malah bukan soal mana-mana individu. Ini soal rakyat. It is your right. Hak saudara dinafikan. Di mana maruah kita? Saya katakan sebahagian kita miskin, sebagian kita pekerja ladang, ramai di kita pesawah padi, ada yang nelayan, ada pegawai rendah kecil, ada polis biasa tidak berpangkat. Kamu bagi BRIM, ambil. Bagi projek, ambil. Tetapi saudara, ingat, kita manusia, kita ada maruah. We have dignity. Jangan ambil maruah itu dari kami. Karena kalau ambil itu, kami tidak ada harga di negara ini. Sebab itu saudara, kita tidak ada pilihan. Oh, dia kata kita nak bawa ini tradisi jalanan. Saya tak mau bincang ini soal Menteri Besar punya pandangan. Sudah paling tidak pertahankan hak kita. Saudara nak sebut pilihan raya akan datang, itu soal lain. Tak betulkan sekarang, pilihan raya akan datang macam ni lah juga. Sebab itu saudara, kita tidak bicara pilihan raya akan datang. Kita mesti pertahankan kemenangan kita dalam pilihan raya umum ke-13, dan kita mesti tuntut Putrajaya sekarang daripada kerajaan. Dia bawa hujah. Kalau ada orang nak mengatakan, ada orang kata, wah terima apa? Mana maruah kamu? Kamu cakap soal apa? Melainkan kamu katakan tidak benar tuduhan. Tak ada orang Bangladesh atau asing yang mengundi. Tidak ada undi awal. Memang dakwat kekal. Kalau kau pertahan begitu, kita boleh berhujah. Tapi kalau kamu tak boleh pertahankan, jangan sekali-kali berani mengatakan pilihan raya ini sah. Dan sudah sekarang bukti lebih banyak dikeluarkan. Peti undi ditukar, jumlah pengundi lebih daripada kertas undi dikeluarkan. Sudah, kalau teliti laporan sekarang, saya dapat laporan teliti yang dibawa, banyak kertas undi diperoleh di luar kawasan mengundi. Ya, kes Salahuddin Bulai, dia balik pulau, kertas undi lebih daripada yang dikeluarkan. Ada kes di mana kertas undi senarainya sedemikian 2000 sampai
200 sama 400 dalam kertas. Bila kertas undi dikira, kertas undi itu lain, 300 sampai 600. Sudah di Terengganu, di Besut, seorang pegawai SPR buat laporan polis, saya diarah memangkah kertas undi. Now SPR nak buat ulasan besok malam. Ulasan apa? Kamu pertamanya, petugas SPR pertamanya mesti dituntut letak jawatan sekarang. Ulasan apa? You are incompetent. You lied. You don't have the moral integrity to stay put sebagai pemimpin. Dakwat kekal pun tak boleh. Malah kamu harus didakwa kerana menipu rakyat. Dan saya nak seru semua petugas-petugas SPR seluruh negara, stand up, bawa fakta, kerana yang bertanggungjawab itu beberapa kerat di atas. Dan jangan jadi pecacai kepada penipu hak rakyat. Dan yang melebih menyebabkan kita lebih menyampah, ya sikap mereka. Sudah kerajaan minoriti 47 apa, saya setuju. Mak Sabu kata 40%, 47% yang sokong UMNO BN, tolak 2% Bangla Indonesia tinggal 45, tolak 2% yang tipu undi awal tinggal 43, tolak kecoh sana, tolak hilang peti undi gelap, lepas gelap 7 peti datang, semua hantu poyong yang jaga semua. Jadi 40%. Itu pun bila jadi menteri angkuh dan sombong. Pertama hiburkan kaum. Dan ada orang Melayu mengatakan, saya pernah ingat orang terdidik Profesor Kangkung yang mengatakan, dia bagi tahu saya, Anwar, ini soal survival kita bangsa Melayu. Cukuplah kerjasama, perkuatkan Melayu. Inilah peluang. Kerana kalau kita lemah dan berpecah, Cina dah mula tuntut. Tsunami Cina itu akan mencengkam kuasa Melayu. Ini politiknya sudah. Dah lama main politik ini. Bila UMNO terdesak, dia guna isu kaum. Tapi baik niaga, baik kekayaan, baik merampas, tengok kesenjangan pendapatan. UMNO mana? UMNO yang kaya. Ini keluarga bekas-bekas Perdana Menteri ini, puluh-puluh bilion ringgit nak jiwa Melayu. Kalau betul jiwa Melayu, ini keluarga Mahathir, keluarga Najib, keluarga Daim, serah setengah harta kamu kepada rakyat. Serah sekarang kalau kamu memimpin rakyat. Kekayaan puluh bilion. Dan ini retorik kamu, ini wacana kamu. Serang, maki, ugut, bagi amaran, bagi rakyat takut. Sudah. Jadi kita takut. Sekarang orang tipu kita, ya? Dia kata, terimalah, over, election is over. Saya kata, sudah, over bagaimana? Kamu ambil rumah aku, kamu ambil kereta aku, kemudian kamu kata, damailah, selesaikan, jalan terus, tengok ke depan. Kereta aku, tak bagi balik. Ini damai apa mungkin? Sebab itu saya katakan, saudara, kita mesti bangkit dan pertahankan. No turning back. Kita mesti maju terus, membujur lalu melentang patah. Dari mula tangkap dakwah Nik Nazmi di Selangor, tangkap tokoh mahasiswa Adam Adli, kerana Adam Adli menyebut, dia dikatakan sebut guling kerajaan. Dia kata pertahankan kerajaan yang sah. Kalau kita terima demokrasi, kita terima keputusan yang sah. Kalau terima demokrasi, bukan terima penipuan, tapi kita buat tindakan takutkan orang lain. Saya nak tanya saudara, karena jawapan pada saudara bukan pada kami. Apakah kita harus terima keputusan Najib untuk terus? Sudah, kalau tidak,
saya syukur kerana seperti mana kita lihat dan saksikan kebangkitan semangat pilihan raya. Kebangkitan ini kebangkitan anak muda. Saudara kena putuskan. Sebab itu apa saja program termasuk yang NGO atur, kita kena jayakan. Ramai pemimpin-pemimpin luar hubungi saya. Sebahagian mau diumumkan, sebahagian tak mau bagi tahu sebab dia kata hubungan antara kerajaan. Negara-negara jiran hubungi kita dan mereka kata, Anwar, stay put, kamu menang moral dan kami yakin akhirnya kamu akan catat kemenangan di Malaysia. Perdana Menteri Tayyip Erdogan telefon saya. Saya telefon dia telefon. Dia kata, Saudara Anwar, you menang 51%. Saya kata, ya. Bagaimana yang 47% angkat sumpah? Saya kata, ya juga. Tapi ini Malaysia, anything is possible. Malaysia boleh. Ya, dia masih tak faham. 47, kalaulah 49.9 hilangnya corak apa bezanya terlalu kecil, macam Bush Al Gore fight, itu lain. Ini jurangnya besar, 47 dengan 51, tak ada khilaf. Dan kalau itu saya kata, we have no choice but to continue untuk struggle, pertahankan rakyat. Dia kata salute to Malaysia. Sekarang bila kita ada perhimpunan yang disebut kita hasut rakyat, kita hasut rakyat. Saudara, sekarang ini saya nak beritahu saudara, kita selain tawakal kepada Allah SWT, serah pada rakyat. Saudara mau terima penipuan ini, kami tak ada pilihan. Kami tak boleh buat perhimpunan 40 orang di atas pentas saja. Tapi kalau saudara kata, Anwar, rakan-rakan, jalan dan kami bersama, saya kata, insya-Allah kita teruskan. Boleh kita terus? Pasti minta kita terus. Saya terima kasih. Karena kalau saya kata tak boleh pun, saya tetap akan terus insya-Allah. Kerana saya tidak mau negara ini dijajah oleh UMNO Barisan Nasional. Kita dapat banyak amalan, dan orang-orang yang menganjur satu persatu dipanggil untuk siasatan. Saya minta pihak polis, walaupun terima arahan, jaga. Suasana sekarang bukan 2008. Sekarang majoriti rakyat bersama kita. You respect the will of the majority. Surendran, Saudara Surendran tadi sebut tyranny. Bukan sekat tyranny, tapi tyranny of the minority. Minority sekarang yang memerintah dengan sombong dan angkuh. Ugut kaum, marah orang. Saudara, kita bukan bacul. Kita, terutama anak-anak muda, pahlawan bangsa Malaysia yang akan bangkit. Ya. Dan saya nama, ada yang katakan cukup setakat ini. Saya kata mana cukup. Ya. Besok kita akan berhimpun Black 505 di Kuala Terengganu. Hari Jumaat 23 Terengganu 23, minta maaf bukan besok, 23. 24 di Melaka, 25 di MKOP Mall Petaling Jaya. Kita bagi mesej kepada Zahid Hamidi, kepada Najib, kita akan terus, we will never surrender. Mana ada negara merdeka dan rakyat merdeka yang menyerah kuasa setelah jelas menang pilihan raya?
Jadi kita akan teruskan, saudara. Dan saya rayu dan saya hargai kerana kehadiran di Kedah ini luar biasa, dan saya terima kasih. Dan yang menariknya, selain daripada pimpinan dan rakan-rakan penyokong Pakatan Rakyat, sekarang bangkit anak-anak muda yang sebelum ini tidak berparti tetapi mau hak mereka dipertahankan. Sudah, finally saya nak beritahu, ini bukan masa depan Anwar atau pimpinan. Ini sudah kena ingat, terlepas peluang ini masa depan saudara. Media nak kotor dan jijik macam TV3 dan utusan, kuasa politik sombong macam suara menteri-menteri dan menteri besar, amaran, orang tak setuju, khianat, orang tak setuju, pencetus perubahan, sama bahasa tahun 60-an. You anak muda, you nak hidup dengan pemimpin bercakap dengan politik usang dan lampau dan kolot, atau you mau politik baru? Yes. Dengar bahasa mereka. You anak muda, tengok kanan, tengok kiri, depan belakang, tengok di kalangan saudara. Anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Siam, semua anggap diri sebagai satu keluarga, ya. Tapi apa bahasa pemimpin? Suruh lawan Cina, lawan Melayu. Najib suruh lawan Cina, macam perkasa. Kemudian Choi Solek kata anak Cina diperalatkan. Ini bukannya pemimpin Melayu yang disconnect, uprooted from their own people. Pemimpin Cina pun tak faham kaum dia sendiri. Ini Choi Solek. Pemimpin India Wetamurti, dia kata kita dulu tak Melayu. Ni UMNO, semua ni Pamat ni, semua ni jadi semua pecah-pecah Cina. Kami semua nak gadai negeri pada Cina. Okey. Now, gadai prinsip Melayu. You ambil Wetamurti. Siapa dia Wetamurti? Dia nak saman kerajaan British, nak minta puluh bilion ringgit daripada kerajaan British dan kerajaan Malaysia ganti rugi kerana tidak layan India. Tak apa lagi. Dia dalam charter piagam dia kata dia tolak hak kesemuan orang Melayu dan kedudukan orang Melayu istimewa di negara ini. Kita dalam Pakatan Rakyat pas keadilan DAP sign pengakuan ini. Wetamurti diangkat oleh Najib menjadi menteri walaupun dia hina dan pertikai kedudukan orang Melayu di Malaysia. Mana dia perkasa? Mana dia pemuda UMNO? Bangkit! Ada satu suara, ada satu suara UMNO, pemuda UMNO perkasa pertikai pelantikan ini. Ya, ini dia. Ini dia politik kemunafikan, kepura-puraan. You cerca kita di kampung, bila ada yang bercanggah, you diam, you cium tangan. Ini sebabnya saudara, saya katakan mari kita tukar politik baru. Dengar ucapan Najib menteri sama politik dulu. Dengar dasar ekonomi mereka, lantik saja naik 2-3 hari terus nak laksanakan GST. Idris Dalla kata kita terpaksa naik cukai perkhidmatan, General Services Tax, GST, kerana kita perlu 28 bilion ringgit. Ya. Apa GST? Baju 7%, kasut naik 7%, kepiah 7%, makan 7%, telefon naik 7%. Itu dia GST semua. Mana orang UMNO sokong, hang sokong, naik hang bayar. Kami akan lawan, bantah tubuh kerajaan, batalkan GST. Jadi soalnya sudah, sistem itu, sistem perkauman, sistem tidak demokratik, sistem sombong dan angkuh,
yang tahu bagi amaran, tak kerti hormat. Kamu minoriti, kamu dah kalah, hormatlah sikit, cakaplah baik sikit. Mau tidak mau, kamu tak suka saya pun tak apalah, tapi kena ingat Pakatan Rakyat dan saya, kami dapat 51%. You shut up, respect us because we support the majority. Ini dia hina terus, tak reti, kerana guna politik usang yang lalu. Ekonomi sama, percaya, lantikkan kabinet, recycle sebahagian tak lantik senator, angkat sumpah dulu. Sudah tak ada yang dia boleh bawa yang ada kualiti sikit pun. Ini masalah kita. Jadi saudara, save this country. Untuk kamu anak-anak muda, selamat galah negara ini. Terus kita terus marah, kita akan diugut, dan saya percaya minggu-minggu berikut ini keadaan mungkin sedikit lebih tegang. Kita harus sabar, kita pertahankan keamanan, kita ikut arahan. Tetapi saya nak beritahu, kita akan maju terus. Bangkit, bangkit, bangkit rakyat, suara rakyat, suara keramat, reformasi. Ini kalilah. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, sebelum kita surai, undur dari pentas ini, tolong undur. Kita akan nyanyikan lagu negaraku. Tolong undur. Baik, kita akan nyanyikan lagu negaraku. Kita rakyat yang baik, kita rakyat yang setia. Tunggu hingga muzik bunyi. Muzik mulakan. Terima kasih kerana hadir ke perhimpunan hitam 505 Kedah. Kita berjumpa lagi di Terengganu pada 21 hari bulan, di Melaka 24 hari bulan, dan kemuncaknya 25 hari bulan Mei, hari Sabtu di MCOP Petaling Jaya. Terima kasih anak muda, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Selamat malam, selamat malam, selamat malam.